Okey, tajuk seterusnya 9.2 Sistem Penentu Sejagat ataupun GPS. Baik, hari ini kita mulakan dulu seperti biasa dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita baca doa untuk memohon kejayaan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibat da'wat, ij'alna minan najihin. Wahai Tuhan yang menjadi penyebab kepada segala sebab, wahai Tuhan yang membuka segala pintu-pintu, wahai Tuhan yang mendengar segala suara, wahai Tuhan yang menunaikan segala hajat, wahai Tuhan yang memperkenankan segala doa, jadikanlah kami dari kalangan orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Amin. Apa objektif pembelajaran untuk subtopik 9.2? Yang pertama, anda mestilah boleh menjelaskan tentang sistem penentu sejagat iaitu Global Positioning System atau GPS. Dan yang kedua, anda boleh mengaplikasikan sistem koordinat GPS untuk tujuan navigasi. Di dunia hari ini, serba kita di hujung jari kan. Sehingga kan jika nak bergerak ke mana-mana pun sekarang ni, kalau tak ada GPS, tak ada Waze, tak ada Google Map, rasanya agak sukar untuk kita bergerak sekiranya kita baru di tempat tu lah. Jadi, antara penggunaan GPS ni sangat luas lah dalam pesawat, penggunaan dalam smart car, kereta ni tanpa pemandu. Kereta tanpa pemandu yang boleh detect kenderaan yang lalu di tepi, di depan, ada halangan ke, ni smart car yang terbaru lah. Dan kemudian dalam pengemudian kapal, kapal terbang dah tentulah, okay? Termasuklah juga penentuan arah dalam pergerakan satelit yang nak menuju ke orbit tu pun menggunakan sistem GPS. Okey, kalau dalam kes ni anda pernah tak alami situasi macam ni ataupun macam ni ketika melancong ke, ketika nak pergi tempat-tempat yang kita tak pernah sampai, ataupun guna yang paling mudah ni. Cikgu percaya anda mesti pilih yang paling mudah tu kan, GPS. Okay, guna Waze ke, Google Map ke, macam-macam boleh guna. Okey, apakah GPS? GPS adalah satu sistem navigasi yang memberi maklumat tentang lokasi dan masa kepada penggunanya dalam semua keadaan cuaca. Maksudnya ia tak terganggu dengan keadaan cuaca. Di manakah terletaknya satelit yang melibatkan GPS? Ia diletak pada orbit MEO, okay, yang kedua tertinggi daripada bumi. Kemudian GPS juga merangkumi ada 24 satelit semuanya dan ia mengorbit bumi dalam tempoh 12 jam. Okay? Jadi maksudnya satu pusingan lengkap satelit GPS ialah selama 12 jam untuk mengorbit bumi. Okey, GPS ni pada awalnya tadi cikgu kata ada 24 satelit kan. Okey, dan mengorbit bumi dalam tempoh 12 jam dari ketinggian 20,000 km dari permukaan bumi. Kelajuan GPS tu kira-kira 14,000 km per jam. Ingat tak yang cikgu dah convert dalam siri 9.1 hari tu, iaitu lebih kurang berapa kilometer per saat? 6 ke? Sebab yang paling laju 8 km per saat, yang ni dia kurang lagi daripada 8. Namun untuk meningkatkan ketepatan, bilangannya telah bertambah kepada 32 buah satelit. Jadi banyaklah ni. Nampak dia bergerak-gerak tu. Okey, penuh ni. Dan kena ingat untuk memancarkan satu GPS tu, kita perlukan sekurang-kurangnya 4 satelit dalam satu masa. Okey, apa contoh aplikasi yang menggunakan GPS? Okey, ada Waze. Kalau kat Malaysia ni kita ada Google Maps, ada Waze. Di negara lain ada banyak lagi aplikasi lain. Okey, tapi bagaimana GPS berfungsi? GPS sebenarnya dia terdiri daripada 3 segmen untuk membolehkan dia berfungsi. Jadi segmennya yang pertama ialah
segmen kawalan, kemudian ada segmen yang kedua iaitu segmen angkasa dan yang terakhir segmen pengguna. Okey, pada segmen kawalan, ia menghantar isyarat menggunakan antena bumi yang terdapat dalam sistem stesen pengawasan ke satelit-satelit GPS yang berada di segmen angkasa. Dan piring satelit akan menghantar isyarat kepada satelit GPS melalui gelombang mikro. Ia menggunakan gelombang mikro. Sama macam microwave yang awak guna kat rumah tu. Okey, kemudian isyarat yang diterima oleh satelit GPS ini kemudiannya akan dibetulkan supaya jam atau masa tu menjadi tepat. Okey. Isyarat yang telah dibetulkan ni kemudiannya akan dihantar semula oleh stesen GPS, maksud cikgu satelit-satelit GPS kepada pengguna GPS yang berada dalam segmen pengguna. Contohnya telefon pintar. Semua ni, 3 kitaran ni akan berlaku dengan waktu yang singkat lah. Kalau tak, macam mana kita kereta tengah bergerak, map tu perlu berjalan kan. Jadi dia berlaku dengan tempoh yang sangat cepat lah. Okay? Dan itu dia. Dalam satu-satu masa, katalah kita nak pergi ke satu lokasi ni, kita berada di lokasi tengah ni, untuk sampai ke carian kita di lokasi yang kita cari tu, kita perlukan sekurang-kurangnya 4 satelit dalam satu masa untuk memastikan kita dapat kedudukan yang tepat lah. Titik persilangan di antara semua kedudukan radar yang ditentukan oleh keempat-empat satelit tu akan mendapat satu titik persilangan dan di situlah nanti dia akan menentukan kedudukan lokasi tersebut. Okey, untuk segmen kawalan, dia ada bahagian-bahagian dia lah, iaitu dia terdiri daripada stesen kawalan utama, stesen kawalan utama alternatif, antena arahan dan kawalan serta stesen pengawasan. Okey, ada stesen kawalan utama, segmen kawalan, stesen pengawasan. Ini adalah segmen yang kedua lah. Ini segmen angkasa ni berada di angkasa ya. Baik, kita tengok semula segmen-segmen yang terlibat tadi. Ini adalah segmen yang pertama iaitu segmen kawalan. Okey, segmen kawalan terdiri daripada stesen kawalan utama, stesen kawalan utama alternatif, antena arahan dan kawalan serta stesen pengawasan. Isyarat yang diterima oleh stesen pengawasan dari satelit GPS dihantar ke stesen kawalan utama yang akan menjanakan mesej navigasi dari bumi. Okey, ini yang telah cikgu terangkan tadilah. Okey, antara maklumat yang dihantar dari antena bumi ke satelit GPS termasuklah posisi satelit GPS, faktor pembetulan waktu pada jam satelit GPS, data atmosfera dan juga almanak. Apakah itu almanak? Almanak ialah sebuah terbitan tahunan berbentuk informasi mengenai bidang-bidang tertentu dan selalunya dia disusun mengikut turutan takwim. Pelbagai statistik dan data dimasukkan dalam sebuah almanak seperti laporan cuaca, tarikh gerhana, perayaan dan sebagainya. Okey. Segmen yang seterusnya ialah segmen angkasa. Jadi segmen angkasa ni merupakan GPS ni sebenarnya dia berada pada satu rangkaian satelit lah. Jadi satelit GPS ni dia mengorbit bumi tadi, cikgu dah cakap, dia mengorbit bumi pada ketinggian orbit 20,000 km daripada bumi. Okay, jadi dia adalah berada pada orbit mana? Orbit MEO. Okay, dia berada pada orbit MEO. Dan orbit satelit biasanya dikenali sebagai orbit separuh segerak bumi lah, iaitu semi-synchronous Earth orbit dengan tempoh orbit lebih kurang 12 jam. Okey, jadi cikgu dah bagi tahu juga tadi ada sekurang-kurangnya mesti ada 4 buah satelit sekurang-kurangnya untuk membolehkan GPS tu dapat dilihat pada sudut 15 darjah atau lebih daripada paksi ufuk setiap masa dari semua lokasi bumi. Antara maklumat yang dihantar dari satelit GPS ke alat penerima GPS termasuklah posisi satelit GPS dan masa isyarat itu dihantar. Okey, yang ketiga adalah segmen pengguna. Macam mana kita terima? Okey, kita adalah pengguna lah. Okey,
kita adalah pengguna. Jadi pengguna GPS merupakan siapa sajalah yang menggunakan alat penerima GPS seperti telefon pintar, jam pintar, peralatan telematik, kalau kenderaan yang ada GPS, aplikasi GPS dalam telefon pintar yang boleh dimuat turun untuk tujuan navigasi tadi cikgu dah bagi tahu juga di awal seperti Google Maps, Waze dan juga Apple Maps. Baik, bila cikgu cakap tadi, untuk menentukan kedudukan yang tepat bagi satu-satu koordinat, GPS tu memerlukan sekurang-kurangnya gabungan 4 satelit. Sebenarnya 3 satelit tu sudah memadai kerana 3 satelit tu dah cukup dah sebenarnya, tapi satelit yang keempat tu gunanya untuk membetulkan dapatkan kedudukan yang lebih tepat lah. Contohnya macam ni, untuk mencari satu lokasi kita perlukan satelit pertama, satelit kedua, satelit ketiga, satelit keempat. Dan setiap satu satelit tu akan ada dia punya kawasan radar dia. Jadi keempat-empat satelit tu akan menghasilkan satu titik persilangan lah di mana kita nak cari lokasi tersebut. Contohnya kita nak cari lokasi rumah kita sekarang ni. Kalau kamu berada di Damansara contohnya, jadi 4 satelit tu akan berkolaborasi untuk menentukan kedudukan yang tepat. Jadi 3 satelit sebenarnya dah cukup untuk memberikan lokasi pada permukaan bumi. Tapi satelit yang keempat tu digunakan untuk menentusahkan data yang diperolehi dari 3 satelit yang lain, membolehkan ketinggian satu lokasi ditentukan. Jadi apabila GPS alat tu bergerak, jarak lokasi dari setiap satelit turut akan berubah menyebabkan terhasilnya titik persilangan lah di lokasi yang baru. Kita guna GPS mestilah kita sedang bergerak menaiki kenderaan kan, takkanlah duduk statik je kat situ. Jadi data yang diperolehi daripada setiap satelit tu akan digabungkan lah untuk menentukan kelajuan dan jarak pergerakan alat GPS. Masya Allah, ilmu Allah semua ni yang diperolehi. Idea dan ilham daripada Allah, manusia cuma sebagai makhluk yang diberi ilham. Jadi, apa yang kita nak kena ingat, GPS ni dia terdiri daripada 3 segmen, iaitu segmen kawalan, segmen angkasa dan segmen pengguna. Ini contoh. Biasanya kalau zaman cikgu dulu dapat kad kahwin ada peta macam ni lah. Tapi sekarang ni jarang dah orang guna peta, guna kad sekarang ni dah jarang dah. Tapi sekarang ni lebih kepada dah ada e-kad, bagi sekali dengan RSVP, ada sekali dengan peta, koordinat GPS semualah. Jadi kalau bagi peta macam ni, setakat kalau dalam kawasan daerah kita, cikgu rasa insya-Allah boleh jumpa. Tapi kalau macam Bandaraya KL dengan jalan yang berlapis-lapis, ada jalan atas, ada jalan bawah, nak ambil exit mana, itu agak mengelirukan. Dan setahu cikgu lah, orang yang berada di KL sendiri pun hari-hari nak pergi kerja pun masih lagi pakai GPS. Sebab bukan sahaja menggunakan GPS tu, macam aplikasi yang menggunakan GPS ni bukan sahaja untuk tahu laluan, tapi juga boleh tahu mengesan kemalangan, jam kat mana kan. Ini contohlah, kita bila nak pergi dari satu tempat ke satu tempat, kita akan cek dulu koordinat GPS tersebut. GPS mesti ada koordinat. Pelajar yang ambil aliran geografi mesti tahu. Ni pula lagi satu contoh peta. Ada laluan bertingkat ni, ada laluan sebelah kiri, exit sebelah kiri, masuk sebelah kanan dan sebagainya. Kalau laluan macam ni mungkin mengelirukan kalau guna peta biasa. Mari kita tengok bumi. Kita buat garisan. Kita nak tengok koordinat. Macam mana nak menentukan koordinat. Tapi sebelum tu kita kena tahu dulu basic dia. Mata angin utara, selatan, timur, barat. Tahu kan? Timur kanan, barat kiri, utara atas, selatan bawah. Jadi bila kita buat, kita kena tahulah ada sudut 90 darjah di situ. Bila kita buat dua garisan yang untuk bersudut tegak tu, kita perlukan dua garisan yang bersilang lah. Macam mana? Ada satu garisan melintang, iaitu garisan khatulistiwa. Di bumi ini adalah garisan khatulistiwa. Ini dikenali sebagai latitude. Kemudian garisan daripada utara ke selatan, kita buat garis memanjang tu, kita akan dapat ini adalah garisan Greenwich. Greenwich adalah longitude.
kalau kita buat dalam barisan, kita selalu sebut laju baris kan. Jadi longitude ni sebab ibarat laju, latitude ia ibarat baris. Jadi sebelah kanan latitude ialah arah timur, sebelah kanan bumi ialah arah timur, arah barat, utara selatan kita dah tahu. Jadi dia akan membentuk paksi X dan paksi Y. Jadi paksi X mewakili latitude, paksi Y mewakili longitude. Okey, jadi di situ paksi X, kemudian di situ paksi Y. Okey, di sebelah kanan ataupun timur mesti nilai dia, koordinat dia mesti bernilai positif. Okey. Di sebelah utara juga mesti nilai koordinatnya positif. Macam graf lah. Kalau dia berada di kiri, dia mesti nilai dia negatif. Sebab titik persilangan tu akan menghasilkan nilai kosong kan. Sudut kosong. Dan di bawah juga di selatan mesti nilai dia, koordinat tu mesti bernilai negatif. Okey, mari kita tengok latitude. Kalau dia berada di utara, maka nilai dia akan positif. Kalau dia berada di selatan, nilai dia akan negatif. Maksudnya automatik kita akan tahu. Kalau nombor koordinat tu bernilai negatif di hadapan, kita tahu dia mesti berada di selatan. Kalau itu adalah latitude. Okey, timur mesti positif, barat mesti negatif di longitude. Jadi di latitude untuk paksi X, dia tak akan jadi timur barat lah. Dia mesti utara atau selatan. Untuk longitude, dia mesti timur atau barat. Jadi automatik lah kita tahu yang mana longitude, yang mana latitude. Okey, bila kita ada satu peta, macam mana kita nak baca koordinat ni? Kita kena tahu dululah cara untuk baca koordinat. Okey, ini peta dan dekat situ adalah bacaan koordinat akan diberi. Okey, macam mana nak baca? Kita kena tahu dululah. Ada dua jenis bacaan koordinat. Yang pertama ialah jenis DD ataupun darjah desimal. Okey, di mana DD ni dia akan ditulis latitude dahulu dan juga longitude selepas koma tu. Okey, nampak tak dekat bacaan GPS tu? Okey, ni 5.388.430, 100.388.793. Bermaksud 5.38840 tu ialah X, iaitu latitude, dan 100.388.793 tu adalah Y. Okey, jadi nilai X tu adalah positif, bermaksud kedudukan tu di utara. Dan nilai Y ataupun longitude ialah positif juga, dan bermaksud bila positif di Y bermaksud dia berada di mana? Barat ke timur? Dia berada di timur. Okey, positif mesti berada di timur. Ingat tadi cikgu tunjuk gambar bumi tu, kanan, kiri, atas, bawah. Okey, utara di atas, selatan di bawah. Kanan ialah timur, kiri ialah barat. Jadi nilai yang positif ada dua, iaitu di utara dan di timur. Nilai negatif berada di sama ada di barat ataupun di selatan. Okey. Okey, ini pula adalah koordinat jenis kedua. Mari kita tengok. Sebelum tu, cikgu kena tunjukkan dulu macam mana awak kena tahulah istilah utara, selatan, timur, barat ni dalam bahasa Inggeris. North, South, East, West. Okey, kena tahulah. Okey, ini adalah dia punya format koordinat yang kedua. Bentuk dia berbeza dengan tadi. Jadi, mari kita tengok bagaimana nak baca ni. Ini adalah jenis yang kedua yang dikenali sebagai koordinat jenis DMS, iaitu darjah, minit dan saat. Okey. Okey, kita besarkan dia punya koordinat. Okey, macam mana nak baca? Baca dia ialah 5 darjah 23 minit 18.4 saat ke utara. Lepas tu ada koma dan ini adalah dia punya longitude dia 100 darjah 23 minit 19.7 saat ke timur, east. Okey. Bermaksud ini adalah nilai X, ini adalah nilai Y dia, paksi X, paksi Y. N tu ialah utara, east ialah timur. Okey. Faham? Okey, mari kita tengok satu koordinat di kedudukan di satu tempat ni. Dalam buku teks ada kedudukan ni, muka surat 245, Copacabana, Rio de Janeiro. Okey, kita kena tahu dahululah dia punya X, Y, latitude, longitude tu. Bagaimana baca koordinat GPS Copacabana di Rio de Janeiro? Jadi, kalau kita cari dekat map tu ataupun kita punya Google Earth, kita akan dapat koordinat dia seperti inilah. Dalam buku teks pun ada ni. 22 darjah 58. Ini format yang pertama ni, 22 darjah 58 minit 16.4 saat. Ini format apa ni?
Yang pertama ni, boleh kenal pasti. Ya, ini adalah DMS. Okay, ada darjah, minit dan saat. Okay, ini adalah dia punya latitude, paksi X. Okay, dan ini adalah dia punya paksi Y, iaitu longitude. Okay, S untuk south, selatan, dan W untuk west, barat. Okay, kalau dia ditulis dalam format DD, mesti ada positif dengan negatif, mesti ada negatif lah sebab kedudukan di selatan. Selatan di bawah negatif, dan barat di sebelah kiri. Kiri pun negatif. Okay, ini adalah format yang kedua ni adalah format DD, darjah desimal. Nampak tak perbezaan dia? Okay, jadi dia punya X di sini dan dia punya Y di sini. Okay, bermaksud nilai negatif bermaksud kedudukannya di selatan. Okay, dia punya latitude di selatan dan dia punya longitude di barat. Okay, boleh faham? Okey, kenal tak peta ni? Kat mana ni? Peta ni untuk pelajar-pelajar cikgu mesti kenal ni. Nampak tak ni? Okey, ini adalah sekolah kita. Ini adalah Velodrome Dato' Azizul Hasni Awang. Okey, cuba kita tengok. Cikgu bukan nak fokus kat sini. Cikgu nak fokus dekat ni. Pandai tak lagi baca format koordinat GPS tadi. Cikgu nak tahu mana dia format DD, mana dia format DMS. Okey, ada dua ni dibagi, satu besar atas, dua yang kecil ni, 4 yang atas ni ada north dengan east, yang bawah ni ada koma je. Nilai dia positif ke negatif ni? Ya, 4.73. Kita baca yang bawah dulu. 4.734633, 103.409.533. Bermaksud dua-dua nilai ni adalah positif. So kalau positif, nilai yang pertama ni kita tahu ini adalah X, ini adalah Y, X adalah latitude, ini adalah longitude. Bermaksud kalau dia punya latitude timur ke barat? Positif, timur lah. Okay. Dan dia punya longitude positif juga, bermaksud di utara. Okay. Sebab itu kat atas ni format DMS, North, East, Timur, Utara. Okay. Jadi di atas adalah format DMS, di bawah adalah format DD. Okay, bermaksud inilah kedudukan, ni bukan koordinat ni, kedudukan masjid. Okay, masjid kat sini sebab bertanda merah ni. Okay, boleh cari di manakah lokasi rumah anda. Okay. Okay, ni pula kat mana? Sebelum ni cikgu nak bawa anda berjalan-jalan. Jom kita ronda kat sekolah kita. Kita tengok Google Map. Okay? Google Map bukan saja boleh kita belajar tentang GPS, tapi Google Map juga boleh kita tengok street view. Banyak lagi ada traffic, ada transit, ada terrain, ada street view, ada juga info tentang COVID-19. Ini bila kita tengok format street view. Okay, kita juga boleh guna map untuk buat ni format street view. Ni masa ni satelit masih lagi tangkap yang lama punya version, tak ada lagi tu. Velodrome tu belum siap lagi, belum dinaikkan lagi. Sekarang Velodrome dah hampir siap. Okay, ini pandangan street view. Jadi boleh kita jalan-jalan di alam maya. Okay, kalau tak boleh jalan jauh-jauh, boleh je pergi luar negara menggunakan Google Map ni. Okay. Okey, kita cari pula lokasi luar negara. Dah sampai dah. Okey, kat mana ni? Cuba tengok dia punya kedudukan. Kita tengok dulu. Kita tak payah tahu lagi negara mana. Cuba kita tengok dia punya koordinat. Okey, di mana ni? Ni south, west. Maksudnya barat, selatan. Okey, so dua-dua adalah negatif. Okey, dia punya latitude ialah di selatan. Longitude-nya adalah di barat. Okay. Bermaksud ini bukan di Malaysia lah. Okay. Di mana ada dinyatakan kat sini? Brazil. Okay. Ipanema, Rio de Janeiro. Okay. Jadi bila dah pandai baca koordinat ni, awak kena tahulah mana latitude, mana longitude. Arah dia barat ke, timur ke, selatan ke, utara. Okay. Okey, sekarang kita nak tahu mengapa pemilik kenderaan digalakkan untuk membeli kenderaan yang dilengkapi dengan alat GPS. Kalau awak nak beli yang mana? Ada GPS ke tak ada GPS?
Okey, jadi kenderaan yang ada GPS digalakkan kerana bukan saja untuk waze ke cari kedudukan, tapi kita boleh trace sekiranya kereta tu dicuri, kita boleh kesan kedudukan kereta tersebut. Okey, jadi mudahlah nak cari. Macam telefon kita, kalau ada telefon yang sekarang ni Apple, kalau telefon Apple kita boleh kesan kedudukan dia bila telefon tu hilang. Okey. Okey, apa kegunaan GPS? Okey, antaranya ialah penetapan jam global atau tempatan yang piawai. Kalau kita pakai jam manual kat tangan kita, contohnya, jam cikgu mungkin sekarang baru pukul 8.05 pagi, tapi jam awak mungkin 8.07 pagi. Ada perbezaan antara jam cikgu dan jam awak. Tapi penetapan waktu jam global ni dia tak ada perselisihan. Okay? Jadi dia ditetapkan secara piawai. Inilah kegunaan GPS. Okey, jadi dalam bidang pengangkutan keselamatan, penerbangan dan pendaratan kapal terbang, pelayaran kapal dan perjalanan kereta api, dia bergantung pada masa yang tepat dan selaras. Boleh bayang tak kalau kapal terbang tu tak diselaraskan masa dia? Macam mana kita nak tahu daripada pukul 8 pagi di Malaysia, betul tak macam mana kita nak anggarkan sampai di London pukul berapa? Kan susah. Jadi inilah gunanya GPS. Jadi dalam bidang selain daripada itu, dia juga digunakan dalam bidang telekomunikasi perhubungan antara telefon bimbit, siaran TV secara langsung, persidangan video. Ini dapat diselaraskan dari segi penggunaan masa. Kemudian dalam bidang sains, masa yang ditetapkan semasa berlakunya fenomena alam. Okay, seperti contohnya kita nak tahu bila berlakunya letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, ikut masa dan lokasi yang boleh direkodkan lah. Okay. Okey, ia juga digunakan dalam navigasi untuk pelbagai jenis pengangkutan, sama ada darat, laut dan udara. Tadi dekat awal-awal tadi cikgu ada tunjuk ada kereta, dalam kapal terbang, dalam kenderaan di laut, bot, kapal. Okey. Dan dia juga digunakan sebagai navigasi untuk petunjuk arah destinasi dari satu tempat ke satu tempat, lokasi ke lokasi yang lain. Okay, selain daripada itu, dia juga digunakan untuk penentuan lokasi. Okay, kalau dalam peperangan nak tentukan kedudukan musuh, boleh trace kat mana ada musuh. Macam dalam Waze, kita boleh tahu kat mana ada polis trafik, kat mana ada kemalangan, kan? Okey, jadi selain daripada itu, dia juga penting untuk membuat pemetaan, membuat peta dunia. Okey, cikgu nak buat peta laluan merentas desa, awak pun cikgu guna Google Map. Okey, boleh buat. Jadi selain daripada sekadar nak buat peta merentas desa, lebih besar lagi kepentingan dia adalah untuk buat pemetaan peta dunia. Macam mana dapat peta dunia kalau tak? Memang takkanlah manusia tu boleh tengok daripada atas dengan mata dia. Okay, semuanya ditentukan menggunakan GPS. Okey, sistem penentu sejagat ataupun GPS tadi, kita ingat balik poin-poin kegunaan dia dalam poin yang pendek. Tadi cikgu terangkan panjang sikit. Sekarang ni kita ambil poin pendek sebab nanti kita akan nak listkan kalau diminta dalam soalan. Okey, yang pertama, GPS diguna untuk membantu dalam penghasilan peta, pemetaan tadi. Yang kedua, penentuan lokasi. Contohnya bencana ke, kemalangan ke, kalau orang kenderaan tu hilang, accident, nak trace, boleh. Okey, yang ketiga, menjejak pergerakan objek atau individu yang hilang. Yang keempat, boleh memudahkan pergerakan pandu arah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini yang biasalah, paling common sekali yang biasa. Dan yang ni kita boleh dapat maklumat berkaitan dengan jarak pergerakan, tempoh masa, satu aktiviti riadah sukan. Okey, kita dapat track laluan kita jogging, kita cycling. Okey. Okey, dah habis. Mari kita jawab soalan praktis formatif. Jawab soalan pula ya. Faham ke tak faham? Kita tentukan daripada kita boleh tak jawab soalan ni. Okey, mari kita tengok. Soalan yang pertama. Apa maksud sistem penentu sejagat ataupun apa maksud GPS? Boleh ingat ke? Yang soalan yang kedua, bagaimana GPS berfungsi? Okey, soalan yang pertama, GPS ialah apa dia? Satu sistem navigasi yang memberi maklumat tentang lokasi dan masa kepada penggunanya dalam semua keadaan cuaca. Bagaimana GPS berfungsi? Okey, dia ada 3 segmen, ingat tak? Cikgu terangkan di awal tadi. Segmen kawalan menghantar isyarat untuk
menggunakan antena bumi yang terdapat dalam stesen pengawasan ke satelit-satelit GPS yang berada di segmen angkasa. Kemudian yang kedua, isyarat yang diterima oleh satelit GPS tu kemudiannya dibetulkan supaya jam atau masa menjadi tepat dan akhirnya barulah dia sampai kepada segmen pengguna, iaitu isyarat yang telah dibetulkan ni kemudian dihantar semula oleh satelit GPS lah yang hantar dia kepada pengguna yang berada dalam segmen pengguna. Jadi mesti ada 3 segmen daripada segmen kawalan, kemudian ni segmen angkasa, dan yang ni ialah segmen pengguna. Mesti diterangkan. Kalau soalan macam ni mesti tak kurang daripada 3 markah. Okey, next. Soalan yang ketiga. Apa kegunaan GPS? Baru je cikgu terangkan. Dan yang keempat, apa faedah pemberitahuan tentang kemalangan jalan raya yang berlaku dalam aplikasi navigasi bagi pengguna jalan raya tersebut? Kegunaan GPS dulu. Apa kegunaan dia tadi? Pertama, kita boleh tujuan navigasi. Kemudian penetapan jam global. Kemudian ada lagi banyak lah. Kita bagi satu sebab kalau markah nak satu, kalau nak dua kena bagi dua lah. Apa faedah? Faedahnya adalah untuk mengurangkan kelajuan kenderaan yang sedang melalui jalan tersebut. Contohnya kita tahulah apa faedah pemberitahuan kemalangan tu. Bila tahu kemalangan ada, kita mesti nak slow down kan trafik. Kalau tak, ada berlaku lagi tambahan kemalangan. Kemudian kita nak maklumkan kepada pengguna supaya lebih berhati-hatilah. Kemungkinan kehadiran halangan atau objek di atas jalan raya. Yang ketiga, kita nak supaya pengguna lain dapat pilih jalan lain, jalan alternatif supaya tak jam kat situ. Tentukan koordinat rumah anda dalam format DD dan DMS. Lepas tu buat screenshot dan hantar dalam Telegram kelas kita untuk cikgu tengok. Selamat mencuba.